bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat Kampus Penerbangan Diraja Brunei di Jalan Kustin. Pada keberangkatan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan mengenai perlunya syarikat penerbangan Diraja Brunei RB selaku organisasi yang dibanggakan mengatasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahannya. Antaranya, jangan mengambil remeh perkara yang tidak patut diambil remeh. Perlunya terus memupuk potensi hebat RB dalam industri penerbangan, mengenal pasti halangan-halangan yang menyebabkan pengurusan tidak cemerlang dan kurang ketegasan dalam mengambil keputusan. Baginda memulakan titah dengan menggariskan mengenai usaha kehadapan syarikat penerbangan Diraja Brunei. Kita semua mahu supaya syarikat penerbangan Diraja Brunei mempunyai pengurusan yang cemerlang. Maka untuk itu tidak lain ialah memerlukan mekanisme yang berpengalaman dan efisien. Adakah kita sudah memiliki? Beta melihat perkara ini masih memerlukan penilaian sama ada pengurusan eksekutif yang menerajui RB sudah mencapai tahap yang dikehendaki ataupun belum. Jika belum, bererti masih saja diperlukan usaha-usaha kehadapan. Usaha kehadapan itu termasuklah menyemak dan menilai kepimpinan serta tahap pencapaian yang sudah didapat. Tentu saja yang mahu dinilai ialah kewibawaan, kebolehan dan ketulusan bertindak para pegawai. Jika seseorang ketua lebih suka dan lebih banyak melepaskan tanggungjawabnya kepada pegawai-pegawai bawahannya, maka itu adalah satu alamat bahawa ketua tersebut kurang wibawa atau kurang kebolehan atau tidak tulus dalam bertindak. Di bawah ketua seperti ini tidak banyak yang dapat diharapkan untuk memperolehi hasil kerja yang baik. Adapun arahan-arahan yang tidak menentu boleh membawa kepada murung dan menyakitkan minda. Jika terdapat skop tugas yang patut dibuat oleh ketua, maka perlulah ketua itu sendiri yang membuatnya, bukan ditolak atau diberikan kepada orang lain. Sangat mustahak untuk dikenal pasti ialah halangan-halangan yang menyebabkan pengurusan tidak cemerlang. Dan jika ada, maka seyogia ianya mesti diatasi. Beta melihat antara halangan-halangan itu ialah wujudnya skop kuasa yang tidak jelas di antara pihak lembaga pengarah dan pengurusan eksekutif. Misalnya, sebelum ini pengurusan eksekutif mempunyai kuasa untuk menukar dan menaikkan pangkat bagi staf bawahan. Tetapi pada masa ini, kuasa berkenaan adalah terletak kepada 3 lapisan jawatan kuasa. Pertama, lembaga pengarah RB. Kedua, jawatan kuasa eksekutif, Exkom. Dan ketiga, pihak Darussalam Asset, DA. Ini termasuk untuk meluluskan peruntukan satu-satu projek. Maka dikehendaki ia mesti melalui komiti-komiti ini
sehingga boleh mengambil masa 6 bulan atau lebih. Perkara ini dianggap telah merugikan syarikat RB. Halangan lain mungkin terdapat sebilangan ahli lembaga pengarah bersikap kurang profesional dalam menangani beberapa isu, seperti isu pembayaran gaji bagi seorang Chief Commercial Officer and Planning Officer, CCPO, yang sampai masa ini belum menerima gaji selaku CCPO walaupun telah dilantik ke jawatan tersebut mulai 14 Jun 2021. Apabila pegawai ini mahu menarik diri dan bersedia untuk dibalikkan semula ke jawatan lamanya Senior Vice President Ground Services, pihak lembaga pengarah menyatakan beliau tidak boleh berbuat demikian dengan alasan perlantikan beliau sebagai CCPO adalah atas titah perkenan Beta. Inilah satu sikap yang kurang bagus, iaitu sangat cenderung dan cepat untuk menjadikan Sultan sebagai perisai diri. Beta memang mengakui bahawa Beta lah yang memperkenankan lantikan, tetapi setelah dilantik, adakah Beta juga yang melarang supaya gaji tidak dibayar? Lagi faktor menyebabkan pengurusan tidak cemerlang ialah kurangnya ketegasan dalam mengambil satu-satu keputusan. Contohnya, pernah berlaku seseorang pejabat awam telah meminta pihak RB untuk menguruskan penerbangan beberapa orang warga asing dan beg-beg mereka melalui connection joining flight di antara RB dan penerbangan negara berkenaan. Pada mulanya, RB menolak, tapi tidak dapat menerima beg-beg penumpang semasa check-in. Ini kerana tidak perjanjian mengenainya di antara pihak RB dan pihak negara berkenaan. Tetapi penjawat awam bertindak menghubungi langsung pengerusi lembaga pengarah RB dengan pendekatan berbaur ancaman dan paksaan, sehingga pengurusi lembaga pengarah pun membenarkannya tanpa mengambil kira sekiranya beg-beg itu bermasalah seperti hilang dan sebagainya. Maka pihak RB lah yang akan menanggung kerugian. Kejadian ini tidak dapat disangkal adalah merupakan kelemahan dan kesilapan yang amat ketara. RB selaku organisasi yang dibanggakan perlu mengatasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahannya. Ia tidak boleh diam begitu saja tanpa sebarang usaha untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan tersebut. Misalnya, masa ini RB kekurangan jurutera dan teknisian. Apakah sudah ada langkah yang diambil untuk mengatasinya? Begitu juga, jangan diambil remeh perkara yang tidak patut diambil remeh, seperti mengenai hal ehwal HSE, Health, Safety and Environment. Tidaklah wajar ia diremehkan. Seperti mengambil sikap staf RB tidak perlu menghadiri Bengkel Safety Management System SMS dan Safety Risk Management SRM. Tidakkah yang diambil sikap sedemikian itu akan menyalahi piawaian penerbangan peringkat nasional
dan antarabangsa. Malah boleh juga menjadi sebab mudahnya berlaku musibah ke atas pekerja atau pegawai terlibat dan bahkan boleh menjejaskan reputasi RB dalam sektor penerbangan. Antara sebab tidak dapat dikutip ialah invoice telah dipertikaikan sebagai tanpa dokumen sokongan yang mencukupi untuk menuntut bayaran. Pihak-pihak atau kategori-kategori pelanggan yang tidak dapat dituntut itu ialah Kedutaan Brunei Darussalam dan Pesuruhjaya Tinggi Luar Negara, VVIP, syarikat penerbangan lain, Kerajaan Brunei Darussalam. Sedikit mengherankan, invoice sampai dipertikaikan kerana tiada dokumen yang mencukupi. Bagaimana boleh berlaku dokumen tidak mencukupi? Sepatutnya invoice dan dokumen mesti lebih awal diteliti sebelum berbangkit tuntutan bayaran. Mana-mana yang salah akan dibetulkan atau mana-mana yang kurang akan dilengkapkan terlebih dahulu. 6 juta ringgit bukanlah satu jumlah yang kecil untuk senang-senang dihapuskan. Nanti jika pengurusan tidak berubah, maka ada pula bad debts yang lain. Berapa banyakkah RB akan menanggung kerugian? Inilah akibat jika pengurusan lembap tidak cemerlang. Sebenarnya, RB mempunyai potensi yang baik dalam industri penerbangan. Buktinya, pada tahun ini RB sekali lagi telah dinobatkan sebagai pemenang Asia's Leading Cabin Crew 2022 semasa acara World Travel Awards di Ho Chi Minh, Vietnam. Penobatan ini adalah merupakan kali ketiga berturut-turut yang diraih oleh RB bermula dari tahun 2020. Sudah barang tentu, kejayaan ini akan dapat menarik lebih ramai pelanggan daripada luar negara. Potensi hebat ini perlu terus dipupuk untuk menggalakkan kecemerlangan, malah bukan sahaja dalam industri penerbangan, bahkan dalam semua segi pengurusan. RB mesti berazam untuk mencapai tahap cemerlang. Adakah pihak lembaga pengarah dan pengurusan eksekutif merancang untuk membuat retention plan bagi warga RB, terutama dari kalangan juruterbang, jurutera dan technician? 2. Mengenai Health, Safety and Environment, HSE. Setakat mana RB melaksanakan piawaian HSE yang telah disediakan? Dan berapa kerap insiden pelanggaran HSE dalam jangka masa setahun? Berapa kerap audit operasi dilakukan bagi memastikan hal ehwal pengurusan telah dilaksanakan mengikut Standard Operating Procedure, termasuk pengurusan pembelian dari pihak pelanggan? Dan bagi jangka masa 5 tahun kebelakangan, berapakah jumlah bad debts yang terpaksa dihapuskan oleh RB? Pada keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat Kampus RB,
ke bawah Dulia Mahamulia berkenan melawat beberapa bahagian di kampus berkenaan. Bangunan Orchid yang berperanan sebagai salah sebuah pusat pembelajaran antara yang mula-mula dilawati oleh baginda. Dilancarkan pada bulan November 2020, kampus RB dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk memenuhi keperluan jangka panjang. Pewujudan kampus ini memberi tumpuan terhadap aset-aset penting RB. To do something, I visited last time was how many years ago? 2 years. Last year, 2 years. Yeah. So it's very hard for us to kerja pakai kayu tu kan. Until now, It's not convenient. yes. Especially the top one. Top Yeah. one, even this one, you know. Almost 5 years. Yeah, because you have used. The ladder, this tangganya Ladder? ni saja. This ladder ni. Tangganya. Where was the The ladder? septa. Ni lah. Ni lah. Tangga. Lihat tangga. Ni. This not support. It's not very secure. Easily. Last time, was it? Yeah. Until now, You mentioned about it. yes. Until You now. did. How many years ago? 2 years. 2 years since COVID. 2 years ago. Yeah, sometime. since we are moving. And then This also, one. aircon ani tu, sudah kami komplain na pandai. Maybe no service. No service, nada. Since we moved here, yeah. Yeah. We need to reduce. But this is our welfare. that's right, This yeah. way, yeah. Everything is okay, but it's our comfortable, the Yeah. working environment. And also safety. Akan diserahkan untuk It all depends on the safety. Very important. Whichever structure matter is safe. And also very up to date. Yes. Currently, this aircraft is At the moment, we have 787. yes. We have 5. So by the time 20. How many 787 you have? 5. 5. 5. 5 buah. By the time 2026 will be 12 years old. We will just Yeah. How many years? 12 years old. By 2026 we will be 12 years old. What is the 767. 767? That was the last color. But this is the wrong choice. The color is wrong choice. In the first place. Lebih 300 kaki tangan bertugas di kampus RB yang memperkenalkan konsep pejabat terbuka. It's about 30 plus right now, and we have adjustment students right here in the school, about 6. Permanent here. From where? From kelulusan di mana? Lulusan dari Kosmetik. Enrolled when I started as a cabin crew. Dari 3 destinasi di awal penubuhannya pada bulan November 1974, RB setakat ini telah beroperasi ke 15 destinasi di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropah, Asia dan Australia. Yeah, even for maintenance. We are a bit shortage of manpower. Try to ask it. That's why sometimes even to cater for the people punya leave, we have to extend the leave for them. Just to cater to work and to do this thing. Extend for 3 months. So they're not happy about it. Pejabat line maintenance dan base maintenance turut ditinjau oleh baginda. Dengan ciri-ciri istimewa dan tersendiri, RB berhasrat untuk terus mengukir namanya di persada dunia. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired.